Al-Hashim. InsyaAllah ceramah kita akan berlangsung sekitar 1 jam. Mungkin kita akan tamat pada jam 4 subuh dan kita bagi ruang selepas itu sebelum solat asar untuk sesi soal jawab. Jadi saya dengan segala hormatnya menyerahkan majlis kepada Fadil Ustaz Syed Aisan bin Syed Idris Al-Hashim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sekalian penghargaan buat pengurusi majlis yang saya raikan tuan-tuan, maaf saya lupa pegawai masjid daripada Masjid Mursyid Guring Pau, pimpin masyarakat. Saya nampak tadi Cik Mohsin tadi. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah mari kita dapatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita kumpul pada petang ni. Dan pertama sekali saya ucap terima kasih banyaklah kepada semua yang hadir pada petang ni. Waktu petang ni waktu perdana maknanya. Waktu perdana ni waktu rehat lah tapi bersempena dengan program pada hari ni, saya rasa inilah peluang dan ruang yang kita boleh bersama dengan tuan-tuan dan puan sekalian untuk sama-sama kita berkongsi. Saya ni bukan main nak ceramah pada hari ni, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan sekalian tentang satu jenis bantuan, yang mana bantuan ni untuk makluman sekalian adalah bantuan yang kita agihkan di bawah program agihan zakat maid yang kita namakan dengan program agihan zakat fitrah lah, ataupun bantuan fitrah maid sebenarnya. Bantuan fitrah maid. Jadi bantuan fitrah maid ini adalah salah satu daripada 45 skim yang ada dalam skim agihan zakat maid lah. Kalau sebelum ni dia masyhur ataupun terkenal dengan bantuan robok. Mesti ingat bantuan robok? Bantuan robok ni ialah bantuan fitrah. Sebenarnya duit itu adalah hasil daripada pembayaran zakat fitrah saudara-saudara kita yang dikumpul dan dikutip oleh amil karyah masing-masing dan diserahkan kepada majlis agama untuk diagihkan. Itu dia punya nama dia, bantuan fitrah atau bantuan robok. Robok ni kalau tengok balik sebenarnya dalam bahasa Arab bermaksud 1/4. 1/4, okey. 1/4 saya dah fikir mai kot mana 1/4 ni, tapi bila kita tengok dan kita bincang dalam asnaf ada 8. Jadi 1/4 bila kita tengok dengan 8 asal dia akan jadi 2/8 lah. 2/8 dia ada fakir dan miskin. Jadi bantuan fitrah ni sebenarnya adalah untuk fakir dan miskin. Dia bukan masuk mu'alah dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, untuk bantuan fitrah maid ni dia adalah salah satu bantuan yang dipilih oleh Jawatankuasa Karyah. Pilih bukan sebab kenal, pilih bukan sebab kenal adik-beradik dan sebagainya, tapi pilih berdasarkan kelayakan menerusi hak dia sebagai asnaf fakir dan miskin. Okey, tuan-tuan sekalian, saya akan pergi satu persatu lah perbincangan dengan dia. Dalam zakat ni kita ada dua. Dia ada zakat yang mana orang kutip ni zakat fitrah satu, yang satu lagi zakatul mal, zakat harta. Jadi zakat fitrah ni dia atas individu, seorang-seorang. Kalau zakat harta ni dia bergantung kepada harta yang dimiliki. Dia ada harta, contoh dia ada harta apa? Dia ada harta ladang ternakan dia, emas yang dia ada, duit pendapatan yang dia ada, itu termasuk di bawah zakat mal, zakat harta. Tapi kalau zakat fitrah ni di atas individu. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya bila masuk saja bulan Ramadan, kita akan buka kaunter zakat fitrah. Kaunter zakat fitrah ni kita buka awal. Kebiasaannya dalam tempoh 2 minggu sebelum raya ataupun 20 hari sebelum raya tu kita dah start buka dah. Pihak amil karyah masing-masing akan buka untuk memudahkan pembayar zakat yang layak membayar zakat fitrah menunaikan zakat fitrah. Jadi bila menunaikan zakat fitrah, kita kumpul dan selesailah hak kita. Okey. Ada orang tanya,
Zakat fitrah, kami ni duk terima bantuan fitrah, duk terima bantuan zakat dan sebagainya. Adakah kami dikenakan zakat? Kami ni kena bayar zakat ataupun tidak? Tuan-tuan dan puan sekalian, zakat fitrah ni selagi mana tuan-tuan ada lebihan. Lebihan ni maksudnya tuan-tuan ada duit yang melebihi keperluan ketika mana malam raya ataupun sebelum menunaikan solat hari raya. Malam raya ni maksudnya selepas solat, selepas kita bertakbir pada malam raya tu, kita ada lebihan wang. Yang lebihan ni maksudnya bukan keperluan kita dah, kita dah beli makan dan sebagainya, tapi masih lagi ada duit yang lebih, kita wajib menunaikan zakat fitrah. Jelas tak? Okey. Kalau kita dah memang ada lebihan, sekiranya tidak ada lebihan, tak ada masalah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, keadaan-keadaan waktu, ada setengah orang kadang, saya kongsi sikit lah untuk makluman, ada setengah orang kadang dia, bila kita buka akaun zakat fitrah dengan harapan dia boleh menunaikan, dia memang dah ada kemampuan dan sebagainya, kadang-kadang dia duduk tunggu waktu yang, ada nak ambil waktu yang apa, disebut sebagai waktu antara waktu yang paling baik lah, nak ambil lepas takbir raya. Takbir raya ni bukan pagi raya tu, malam raya tu, selepas kita buka puasa, yang hari puasa yang terakhir dalam bulan Ramadan tersebut, kita takbir dan sebab tu dia mula untuk nak ambil masa nak menunaikan solat, menunaikan zakat fitrah. Kadang-kadang bila malam raya pun amil pun kalut, ramai. Sebab semua orang nak ambil waktu yang sama, nak ambil waktu yang afdal. Dan akhirnya, dua beratok-beratok, ramai, tak ada nak tunggu, abang tak apalah, esok lepas raya, lepas solat subuh, saya main bayar. Main bayar lepas solat subuh, tengok-tengok beratok panjang ni, tak apa, saya balik rumah dulu, sekali sebelum mayang, saya bayar. Lah kali lupa gitu, nak makan dan sebagainya, petang, raya pertama baru teringat. Pi nak cari amil pun tak ada dah, amil pun pi beraya lah. Jadi benda-benda gitu menyebabkan masalah berlaku lah. Dan saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian, ada yang bayar zakat fitrah 2 minggu selepas raya. 2 minggu selepas raya bayar zakat fitrah di pejabat. Adakah zakat tu diterima sebagai zakat fitrah? Bayaran tu diterima, tetapi dia tak jadi macam pahala zakat fitrah dah. Dia akan jadi seperti mana pahala sedekah sahaja. Jadi duit daripada hasil kutipan zakat fitrah ni lah yang akan digunakan untuk diagihkan kepada asnaf. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, itulah secara ringkas dia punya maklumat tentang zakat fitrah tu sendiri. Saya cuba nak kongsi sikit tuan-tuan dan puan sekalian bagaimana kaedah pemilihan. Saya akan bacakan tuan-tuan dan puan sekalian. Bersama saya ni ada satu buku, yang buku ni memang adalah berdasarkan himpunan keputusan fatwa, berdasarkan satu kertas yang kita namakan dengan garis panduan agihan zakat. Untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian, di Perlis skim-skim agihan zakat ini dibentangkan dan diperbincangkan dalam Jawatan Fatwa di Perlis bagi memastikan agihan mengikut seperti mana yang dituntut oleh syarak. Jadi kalau kita tengok balik di sini ni, saya akan bacakan syarat umum lah. Ini syarat umum bagi penerima zakat, yang mana semua penerima skim agihan mestilah memenuhi syarat-syarat umum berikut. Pertama, dia kena orang Islam. Okey, kena orang Islam. Yang kedua, dia warga negara Malaysia ataupun penduduk tetap lah. Kecuali kalau dia ni memang keadaan dia kita kata Ibnu Sabil, dia mungkin bukan daripada kerana ni, tapi disebabkan masalah yang berlaku, dia terpaksa tinggal sementara di sini. Itu keadaan yang beza lah. Yang ketiga, bermastautin. Okey, bermastautin ni kalau tengok dalam IC 0 berapa? 02 lah. Contoh dia bukan lahir di Perlis, dia lahir di Kedah dan sebagainya, tetapi dia alamat di Pau. Alamat di Pau. Jadi dia memang duduk di sinilah, dia tinggal menetap di Pau, tetapi dari sudut tempat lahirnya di Kedah. Jadi mastautin ni dia tak kira lahir di Kedah ke, lahir di Perlis ke, tinggal menetap di Perlis ataupun bermastautin di Karya Guring ni, itulah nama dia bermastautin. Maksudnya alamat dia tempat tinggal di situ. Jadi bila bermastautin ni lah yang benda yang saya rasa tuan-tuan kena jelas betul-betul,
Sebab kadang-kadang untuk faham di Perlis ni syarat zakat dia kena 09. Tak, kita tidak mengira 09 ataupun kod apa ni lah, dia punya IC dia. Kita kira bermastautin, syarat dia bermastautin, dia tinggal dan menetap di Perlis, di mana-mana karya dalam 1-2 karya ni dia boleh memohon zakat berdasarkan asnaf-asnaf yang layak memohon zakat. Dan yang keempat, pendapatan keluarga tidak sampai had mencukupi had kifayah. Okey tuan-tuan sekalian, macam mana kita nak menentukan seseorang tu dia fakir dan miskin? Okey, beza. Fakir ada punya takrifan dia, miskin ada takrifan dia. Saya akan bacakan sikit satu tentang takrifan ni supaya kita dapat faham sebuah sikit. Kalau tuan-tuan tengok di sini ni, kenapa saya bawa buku ni ke ni, sebab dia supaya kita jelas sendiri. Okey. Fakir ni seseorang yang tidak mempunyai apa-apa harta atau pekerjaan halal atau yang menerima pendapatan tidak sampai 50% daripada keperluan hariannya. Secara ayat yang paling mudah, fakir ni sama ada dia tak ada langsung duit ataupun dia ada duit tapi tak sampai pun separuh daripada keperluan hidup dia. Saya bagi contoh mudah. Katalah keluarga A ni, keluarga Pak Ali ni, dia memerlukan RM1,000 sebulan. Contoh, dia memerlukan RM1,000 sebulan. Dia ada duit, tapi tak sampai pun 500. Ada RM400 je. RM400 ni, dia di bawah setengah. Kalau setengah pada 1,000 berapa? 500. Tapi Pak Ali ni hanya ada 400 saja. Jadi dia dari sudut asnaf, dia diiktibar sebagai asnaf fakir. Kalau Pak Ali ni ada duit lebih daripada 500, contoh dia ada 700, dia akan dikira sebagai asnaf miskin. Jadi dekat sini supaya tuan-tuan jelas, asnaf fakir miskin ni ditentukan berdasarkan berapa yang dia ada, berapa harta dan duit yang dia ada, dan berapakah keperluan dia. Sebab tu tak sama. Kadang-kadang ada setengah orang dia pendapatan RM1,000, orang kata hang gaji RM1,000 cukup lah, tapi dengan anak dia yang 5-6 orang dia tanggung tak cukup. Ini berdasarkan hak keperluan dia. Sebab tu tadi saya sebut tadi ni, hak kifayah ni adalah hak yang mencukupi bagi dia. Kita kena faham, kadang-kadang setiap orang ni bergantung kepada tanggungan dia. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, kalau tengok dalam borang kuning, sini siapa pernah mohon borang bantuan zakat warna kuning? Pernah mohon tak? Boleh saya tengok tak berapa orang? Boleh angkat tangan tak? Borang kuning pernah isi kan? Okey, tak apa. Jadi tuan-tuan tengok dalam borang tu, kita bukanlah nak menyusahkan tuan-tuan dan puan sekalian dengan kena isi nama tanggungan dan sebagainya. Tak, kita perlukan maklumat tanggungan tu, anak sekolah berapa, dia mengaji universiti ke, mengaji sekolah menengah, sekolah rendah. Sebab setiap tanggungan itu dia ada pengiraan dia. Sebab tu kena isi. Sebab setiap tanggungan yang tuan-tuan dan puan-puan tulis dalam borang tu, dia ada pengiraan dia. Bila ada pengiraan itulah yang kita nak tahu berapa pendapatan dan berapa tanggungan. Dia ada pengiraan dia. Kadang-kadang ada juga orang yang saya pernah dapat satu borang, pendapatan RM2,500. Anak 4 orang, bila kita buat pengiraan kelayakan terima zakat, tak lepas. Tapi pasal apa dia minta zakat? Saja nak cuba try tengok orang lain dapat, saya boleh dapat tak? Borang tu kita akan tapih. Sebab kita akan tengok berapa pengiraan dan kelayakan bagi dia untuk dia terima zakat. Sama juga macam inilah. Sebab tu yang saya sebut kepada tuan-tuan sekalian, dia ada beza fakir dan miskin. Kalau fakir, sama ada dia tak ada langsung, ataupun dia ada tapi tak sampai setengah keperluan dia. Kalau miskin, dia ada lebih daripada setengah keperluan dia. Contoh, dia perlu RM1,000, mungkin dia ada RM510, dia ada RM700, tapi tak cukup RM1,000. Itu dalam nama miskin. Jadi tuan-tuan kena faham, keadaan yang lebih teruk adalah fakir, miskin. Sebab tu dalam Quran sendiri pun dia mula dengan fakir.
ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Allah sebut dalam Quran ni. Dalam surah Taubah, sebenarnya sedekah ni apa dia? Sedekah ini adalah zakat, hak bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi dekat sini bila sebut hak orang-orang fakir dan orang-orang miskin, orang selain daripada fakir dan miskin, yang maksud saya ni termasuk dengan 6 asnaf yang baki, dia tak boleh terima kalau dia tidak termasuk dalam golongan-golongan tadi. Jadi kembali kepada zakat fitrah tadi, zakat fitrah ini adalah zakat yang mana dibayar oleh orang yang wajib membayar zakat fitrah, yang cukup syarat, yang mana duit ini akan dibayar kepada pihak amil yang diberikan tauliah oleh pihak Majlis Agama Islam sendiri, agama Islam sendiri, dan pihak maib akan memberikan agihan semula kepada amil melalui jabatan kuasa karya untuk diagihkan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bantuan fitrah ini ataupun bantuan zakat fitrah ini bukanlah bantuan yang mana ianya menggunakan peruntukan kerajaan. Tidak. Ia adalah hasil pembayaran zakat fitrah yang dibayar oleh saudara-saudara kita yang lain. Sebab itu tuan-tuan sekalian, pembayaran zakat fitrah ni kita minta supaya dibayar dan wajib dibayar kepada amil yang dilantik oleh Jabatan Kuasa Karya. Sebabnya ada juga kadang-kadang yang bayar kepada pihak selain daripada Majlis Agama. Kenapa? Mungkin banyak kadang-kadang ada setengah melalui parti politik dan sebagainya pun ada berlaku. Jadi saya sebut di sini supaya kita jelas dan faham bahawa agihan zakat fitrah ini menggunakan peruntukan zakat fitrah yang dibayar kepada amil di karya masing-masing. Tapi kalau nak kira lah, kalau betul-betul kira, kutipan zakat fitrah seluruh Perlis, seingat saya tak sampai pun jumlah 2 juta ringgit. Tak sampai pun jumlah 2 juta ringgit. Ini yang saya ingatlah. Tetapi agihan bantuan fitrah yang diberikan adalah hampir kepada 3.7 juta. Kalau kita tengok balik, modal ada tak sampai 2 juta, tapi kita beli barang lebih daripada tu. Jadi makan modal. Patutnya kita berniaga ni tak untung, rugi je. Sebab keluar tu banyak. Tapi untuk maklumat tuan-tuan sekalian, Majlis Agama menggunakan peruntukan zakat yang lain untuk memberikan agihan. Yang mana untuk maklumat tuan-tuan sekalian, bantuan zakat fitrah ni kebiasaannya satu keluarga berapa? RM berapa? 400. Yang mana kebiasaannya bantuan RM400 ni akan diberikan, akan diagihkan dalam majlis di dalam masjid. Tu kita buat dalam masjid. Tapi tahun ni tak payah pasal Covid. Jadi Covid ni tahun ni pihak Jabatan Kuasa Karya dan juga amil, kita ucap terima kasih banyak dengan inisiatif mereka, kerja kuat mereka pergi agih di rumah tuan-tuan dan sekalian. Sebenarnya satu pengajaran dan satu pengalaman baru sebenarnya kita menguruskan zakat kutipan dan agihan ketika mana berlaku COVID-19 ni. Sama juga pada hari inilah. Hari ini alhamdulillah Allah berikan sikit ruang kepada kita dalam keadaan kita Perlis yang memang kita tak hijau dah. Kemarin ada satu kes dah di Seriak. Kita pun hati-hati. Saya hari ni pun tengok banyak kereta luar ni, saya pun naik Seriau juga. Pergi Kenuri pun dia main dalas cencar agak lah. Sebab keadaan-keadaan kita tak wani nak kata. Jadi kita cubalah sebaik mungkin elak dan jagalah SOP dan sebagainya. Dia tuan-tuan sekalian, itu antara benda yang saya nak tuan-tuan faham tentang bantuan zakat fitrah. Jadi dia bantuan zakat fitrah ni paling penting, dia akan dipilih oleh Jabatan Kuasa Karya. Dia akan dipilih oleh Jabatan Kuasa Karya yang mana kita akan nilai, pihak Jabatan Kuasa Karya akan nilai berdasarkan keluarga. Okey. Dia bukan terletak kepada ibu tunggal, bukan terletak kepada anak yatim, bukan terletak pada warga emas. Ketiga-tiga ni bukanlah asnaf yang layak menerima zakat. Tetapi boleh terima zakat sekiranya
termasuk dalam 8 asnaf yang layak menerima zakat. Sebab orang salah faham. Selalu kadang-kadang orang tanya, saya ni ibu tunggal, kenapa saya tak dapat zakat? Ibu tunggal lah, tapi dia main gelang tu dia. Nalar punya. Mami jaruk. Tak mahal nak. Ini berlaku. Supaya orang, jadi saya terima kasih banyak kepada pihak Jabatan Kuasa Karya Masjid kerana bagi ruang untuk saya kongsi benda ni. Sebab dia kena faham, ibu tunggal ataupun kita kata yang berpisah dengan suami ataupun kematian suami, kalau dia memiliki harta, dia tidak layak. Harta ni maksudnya harta yang dia bukanlah fakir miskin, dia tidak layak menerima zakat. Anak yatim pun sama. Sebab kadang-kadang ada anak yatim yang kaya, tapi mungkin disebabkan umur dia tak cukup, harta dia diuruskan oleh keluarga dia, diuruskan mungkin oleh pak saudara dia ke ataupun ibu dia. Okey, tentang warga emas. Warga emas pun bukan yang layak menerima zakat, tetapi kalau dia termasuk dalam 8 asnaf yang layak saya sebutkan tadi. 8 asnaf ni siapa? Fakir, miskin, fi sabilillah, mu'allaf, gharimin, fi ar-riqab, dengan amil dia boleh terima. Tapi kalau dia warga emas saja tak boleh dapat. Sebab itu tuan-tuan, itulah hak ataupun syarat bagi orang yang nak menerima zakat 8 asnaf. Sebab warga emas ni kadang-kadang dia ada juga yang memiliki harta yang banyak. Sebab kalau diikut kerajaan punya skim, kerana di bawah bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya, agihan tersebut diberikan berdasarkan keadaan keluarga tersebut. Dia mungkin tengoklah kadang-kadang ada OKU macam bantuan orang kelainan upaya. Saya bagi contoh, bantuan orang kelainan upaya, kalau ayah dia tu seorang YB pun akan dapat, sebab diberikan sebab keadaan fizikal dia tu sendiri, keadaan badan dia yang tidak mampu, mungkin tidak ada mempunyai kelainan upaya lah, tangan dia cacat dan sebagainya. Tapi kalau bantuan fakir miskin, atau bantuan fitrah maik ni, dia hanya untuk asnaf-asnaf yang layak terima saja. Itu dia punya cerita dia. Dan pemilihan ni, bila sebut pemilihan, siapakah yang kita ataupun Jabatan Kuasa Karya nak cadang untuk penerima bantuan fitrah? Dia akan cadang pihak yang menanggung ataupun ketua keluarga. Saya bagi contoh. Contoh yang pertama, dalam keluarga tu mungkin makcik ni suami dia dah meninggal. Makcik ni pun tak bekerja. Makcik ni dia tinggal seorang diri ataupun tinggal dengan anak yang masih bersekolah. Jadi nama penerima yang akan dicadangkan adalah nama makcik tersebut. Okay? Ini keluarga A. Contoh yang keluarga A. Contoh keluarga B, suami makcik ni meninggal, makcik ni tinggal bersama anak dia. Anak dia juga bekerja, tetapi anak dia bekerja dalam keadaan pendapatan yang tidak menentu. Dalam situasi ini, penerima yang akan dicadangkan adalah anak dia. Kenapa? Anak dia yang menanggung keluarga. Jelas tak? Sebab kita akan pegang kepada siapa yang menanggung keluarga ataupun ketua keluarga lah. Ketua keluarga waktu tu kalau nak bagi makcik tu tak sesuai, sebab makcik dia sekarang ni tinggal bersama dengan anak dia. Yang ketiga, kalau makcik tu duduk seorang-seorang, kita beri kat makcik tu lah ataupun pakcik tu lah. Ini saya bagi contoh supaya tuan-tuan faham. Bantuan ni dia bukan boleh bagi kepada 2 orang dalam satu keluarga. Tak boleh. Satu keluarga, satu sahaja. Satu keluarga, sebab dia adalah bantuan untuk keluarga. Bantuan dalam bentuk wang tunai. Sebab tu sebelum ni mungkin dalam 4-5 tahun lepas pernah berlaku, ada juga yang diberikan satu keluarga dapat 2. Mungkin anak dia pun memang asnaf dan dia tu memang duk dapat daripada dulu dah. Jadi dalam tempoh 3-4 tahun ni memang kita minta pihak masjid untuk tengok dan nilai semula kemaskini maklumat, yang mana meninggal dikeluarkan daripada senarai, yang mana yang tidak layak boleh dimasukkan. Sebab tuan-tuan, keadaan tak sama. Keadaan tahun ni mungkin dia terima zakat fitrah. Saya bagi contoh. Ni contoh yang seterusnya. Ada seorang wanita ni, dia ada anak 3 orang yang masih bersekolah. Dan dia ni
kerja dia niaga kuih dan nasi lemak. Ni contoh Pada tahun 2020 dia menerima zakat fitrah. Sebab dia menerima bantuan zakat fitrah, bantuan ataupun bantuan rubuk disebabkan keadaan pendapatan ataupun duit yang dia ada tak mencukupi. Kadang dia dapat sehari 50, kadang dapat sehari 20, kadang tak dapat langsung dan sebagainya. Jadi pada pandangan dan juga pada pemikiran atau perbincangan Pihak Jawatankuasa Karya Masjid, melihat dia ada keperluan untuk menerima bantuan sebab pendapatan dia tidak menentu dan tanggungan dia amat memerlukan sumbangan tersebut. Tiba-tiba masuk tahun depan, lagi 2 bulan nak masuk Ramadan, dia kahwin, jodoh, dapat tokek balak. Contoh, kahwin tokek balak. Oh, tokek balak ni kat sini tak tahulah dah ke tak. Kahwin-kahwin tu pindah rumah lain. Okey, pindah rumah lain, dan sekarang ni keadaan keluarga tersebut menjadi tanggungan tokek balak tadi. Agak-agak dia layak tak terima bantuan fitrah maid? Layak ke tak layak? Tak layak, sebab dia sekarang dah ada orang yang menanggung dia, yang mana yang mampu. Bahkan dia suami dia kena keluarkan zakat sekiranya ada lebihan dan mencukupi syarat-syarat bagi membayar zakat. Jadi saya nak fahamkan tuan-tuan sekalian, itu keadaan dia. Kadang-kadang mungkin tahun ni dia menjadi penerima zakat. Ke depan Allah mengurahkan rezeki dia, bertemu jodoh ataupun dia sendiri berniaga maju dan sebagainya, dia tidak layak menerima zakat. Sebab zakat ni dia syarat-syarat. Sebab saya sebut tadi tuan-tuan, saya sebut secara umum tadi ni, dia memang dia perlu syarat dia adalah dia kena orang yang layak menerima di bawah asnaf fakir dan miskin. Di bawah asnaf fakir dan miskin. Okey. Jadi pemilihan ini akan kebiasaannya untuk makluman pada hari ini, yang mana pihak Jawatankuasa Karya Masjid maklumkan yang cuba panggil ke semua sekali penerima bantuan fitrah, bantuan rubuk maib, untuk kita berikan maklumat dan penerangan lah. Jadi tuan-tuan salah seorang daripada yang menerima. Jadi saya harap tuan-tuan faham, bantuan ini diagihkan untuk keluarga, bukan untuk individu. Okey? Sebab Zagi ni ada kes yang berlaku. Ni pun dia sadiq boleh kat dia panggil. Sadiq boleh kat dia. Dia sebagai ketua keluarga, penerima atas nama dia lah. Dia ada isteri dan anak-anak, dan dia juga mungkin ada mak ataupun ayah yang tinggal bersama dengan dia. Jadi melihat pada keperluan tu, pihak Jawatankuasa Karya Masjid mencadangkan dia sebagai penerima bantuan fitrah. Dapat bantuan fitrah tu kita bagi ataupun Majlis Agama Islam dan adat Sadat Mempelih berikan bantuan tu dengan harapan boleh membuat persediaan bagi nak menyambut Hari Raya Aidil Fitri. Tapi tak bagi sekupang pun beli. Nak beli tepung ke, nak beli kuih raya ke, apa pun tak bagi. Dia habis kat dia seorang. Ini pun ada juga berlaku. Yang mana sepatutnya benda ni digunakan untuk membuat persediaan, tapi dia buat guna untuk keperluan dia. Beli rokok, beli benda lain. Saya bab rokok ni saya pantang tu. Minta maaf. Kalau dengan duit zakat dia beli rokok, saya minta, kalau dia memang ada kemampuan untuk beli rokok, dia memang ada kemampuan, dia tak layak terima zakat pada saya lah. Sebab rokok ni, kalau daripada dia membeli kerana rokok, baik dia beli makanan. Saya minta maaf, sebab kalau asnaf yang kadang-kadang datang ke pejabat, kita tanya. Sebab kalau dia boleh beli rokok, maksudnya makanan pun dia beli. Sebab pernah berlaku, dan bukan pernah berlaku, sering berlaku kadang keluarga main ke pejabat, dia main minta untuk bantuan susu dan sebagainya, dan makanan. Kita insya-Allah melalui saluran yang sedia ada, kita akan bantulah, kerana melalui cadangan pihak unit emergency hospital ataupun diisi borang permohonan zakat am, kita akan bantu. Tapi yang syok kan, dalam poket ada danhir 20. Berapa ringgit danhir 20 lah? Saya rasa dekat 20 ringgit ke? Tuan-tuan bayangkan, dekat 20 ringgit dia boleh beli sehari sekotak. Tapi untuk susu anak dia tak boleh beli. Itu masalah yang berlaku.
Saya tak kata di sinilah, tapi itu yang berlaku dalam masyarakat kita. Rokok boleh beli, tapi makanan dan susu anak ada masalah, tak boleh beli. Sebab tu di sini kadang-kadang saya selalu pesan pada Amil. Untuk makluman, Amil Karya kita buat perjumpaan setahun sekali, setahun 2-3 kali dalam program, kadang khusus dan sebagainya. Kita pesan minta supaya kalau ada di kalangan asnaf kita yang mana isyak tolong nasihat, duit ni janganlah dibeli ataupun digunakan untuk beli-beli benda yang tak sepatutnya lah, rokok dan ketum ke dan sebagainya. Sebab kalau kita tahu, kalau contohlah kan, ada juga setengah sekali tu yang kita dapat tahu dia beli benda yang tak sepatutnya. Ada yang kadang setengah tu pi kedai sport toto pun ada. Sport toto tu mahu tak tahu, memang kita potong nama tu. Sebab tuan-tuan, bila kita bagi lagi bantuan kepada dia, seolah-olah kita yang menggalakkan dia untuk nak berjudi. Pun ada juga macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan yang menerima bantuan, saya minta tolong sungguh-sungguh untuk tuan-tuan gunakanlah benda ni dengan sebaik mungkin, dengan harapan supaya ia tidak disalahgunakan. Itu untuk bantuan fitrah. Jadi pemilihan ni adalah pemilihan daripada Jabatan Sekalian Masjid. Senarai nama itu akan disemak dan disaring mengikut situasi keluarga. Keluarga dia kalau yang menanggung untuk anak dia, kita akan tengok kelayakan sudut anak dia lah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian, zakat ini bukanlah pusaka. Tahu pusaka? Bukan saka. Saka tu dah pusaka juga. Okey, dia dia zakat ni, dia hak dia terletak kepada siapa yang layak menerima. Sebab pernah berlaku dulu, ni yang saya ceritakan adalah kes yang pernah berlaku lah. Ada satu saya ingat ni dah 4 tahun ke 5 tahun lepas, kalau tak salah saya, salah seorang terima bantuan robok lah, atau bantuan fitrah maik. Makcik ni duduk seorang diri di rumah. Anak-anak dia tidak tinggal bersama dia sebab mungkin ada masalah lah, saya tak pasti. Takdir Allah SWT pada tahun tu meninggal. Bila meninggal, dia tak sempat menerima duit bantuan fitrah lah. Bila tak sempat menerima duit bantuan fitrah, kebiasaannya kita akan pihak Amil sama ada Jabatan Sekalian akan mencadangkan pengganti ataupun duit tersebut akan dipulangkan kepada maik. Okey, selesai. Tiba-tiba selepas raya, anak dia main ke pejabat, tanya pusaka mak dia, bantuan tu pusaka mak dia kata. Saya kata, saya ingat je lah yang saya cakap, dia kata zakat ni tidak ada pusaka. Sebab zakat ni dia hanya untuk orang yang layak dan tiga tu saja. Ni dikira pusaka, dia bukan pusaka. Zakat tidak diwarisi. Sebab zakat diberikan kepada yang hak pada waktu tersebut saja. Jadi kita terang sebab yang anak dia yang main tu cikgu. Anak yang main tu bertugas sebagai seorang guru, mungkin tak faham, bila kita berikan maklumat baru dia jelas. Tu antara benda yang tuan-tuan kita faham, zakat ni tidak diwarisi. Kalau mak kita dapat sebelum ni, tak semestinya kita dapat. Sama juga macam bantuan yang diberikan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya bagi contoh, mungkin ada di kalangan penerima sebelum ni, saya bagi penerima duk terima tiba-tiba penerima meninggal. Yang meninggal tu suami. Jadi isteri dia ingat boleh ganti nama tu, tak boleh. Sebab ia perlu melalui proses yang awal balik untuk nak kenal pasti dan kelayakan dia. Itu cerita tentang bantuan fitrah lah. Jadi kalau tengok balik, kadang-kadang orang salah faham. Kalau mu'allaf boleh terima tak bantuan fitrah maik? Mu'allaf ni yang mana yang dilembutkan hati dia ataupun yang mana memeluk agama Islam. Diperoleh, kita ada tempoh mana untuk mu'allaf ni. Dalam tempoh selepas 5 tahun, kita akan nilai tengok. Takkan selamanya dia akan jadi mu'allaf. 5 tahun untuk jadi mu'allaf sebab di mu'allaf ni, dia akan diberikan dengan pendedahan, diberikan kelas agama untuk meningkatkan ilmu dia dan juga fahaman tentang Islam. Selepas 5 tahun, insya-Allah mungkin dia dah selesai dan menjadi seperti kita. Dan bantuan itu tidak akan diberikan kepada diri dia akan beri dalam bantuan bentuk lain lah. Sama dia mungkin di bawah asnaf fakir miskin ataupun asnaf yang lain. Itu cerita yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian tentang bantuan fitrah. Jadi kalau kita, walaupun dari sudut hukum kita layak menerima bantuan zakat fitrah maik, atau bantuan zakat fitrah, sekiranya pada malam raya, sekiranya pada malam raya
bukan hari pertama, sebelum malam raya ataupun sebelum menunaikan solat hari raya Aidilfitri, kita ada lebihan wang yang mana mungkin ni kita perlu menunaikan zakat fitrah. Saya ulang sekali, sebab zakat fitrah ini dia letak kepada individu, bukan kepada harta yang dimiliki. Zakat fitrah tahun ni kalau kita tengok balik, berapa ringgit tahun ni? Soal 6, bukan 6 kot, 7, dah berapa tahun dah 7 ringgit ni. Dia boleh, kalau tuan-tuan tengok, bila kita nak menetapkan harga zakat fitrah, biasanya pihak MAIB akan membuat penilaian ikut harga beras yang digunakan. Sebab untuk makluman tuan-tuan sekalian, nilai RM7 ni adalah berdasarkan nilai satu gantang beras. Jadi RM7 ni adalah berdasarkan nilai yang mana kita tengok, kita akan berikan berapa jenis-jenis beras yang diguna dan dimakan di Perlis lah. Kalau di Perlis ni kita memang satu saja nilai dia RM7. Sebab yang mana negeri lain setengah kadang-kadang dia ada menetapkan RM7 pun ada, RM14 pun ada, RM21 pun ada. Tapi di Perlis, pihak Jabatan Konservator selepas kertas dibincangkan, kita hanya meletakkan satu nilai sahaja. Sebab kebanyakan di Perlis ni kita makan beras yang jenis yang sama. Jadi beras ni kita akan tengoklah, ada yang 10%, ada yang 5% dan sebagainya. Benda tu kita buat satu kertas saja dan dibincangkan dalam mesyuarat Jabatan Konservator untuk makluman dan juga untuk pertimbangan Jabatan Konservator di Perlis. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, pengurusi masjid tuan-tuan ni, Tuan Syed Abu Bakar ni adalah merupakan salah seorang Jabatan Konservator, ataupun kita kata ulama muda yang alhamdulillah Allah berikan dia dengan limpahan ilmu dan sebagainya, dapat bersama-sama dan Jabatan Konservator untuk memberikan panduan dan bimbingan dari sudut dari sudut tentang hukum hakam di negeri Perlis. Jadi tuan-tuan beruntunglah pengurusi Jabatan Konservator tuan-tuan ni ada orang yang hebat. Jadi yang mana zakat ni kita akan melihat daripada keputusan tersebut, barulah akan diisytiharkan dan diperkenankan oleh Tuan Raja Perlis dan akan diisytiharkan. Pada tahun ni tuan-tuan, kita raya bulan berapa? Tahun 2021. Saya tengok kita akan raya pada lebih kurang 14 ke 15 hari bulan 5. Jadi kita jangka kita akan start puasa pada bulan 4. Di bulan 4 awal, dia makin lama makin awal. Daripada bulan 4, tuan-tuan tengok, jadi pihak masjid mungkin pada bulan 1 ni dah akan membuat pertimbangan dan saringan melihat kelayakan bagi penerima bantuan zakat fitrah atau bantuan rubuk. Jadi tuan-tuan sekalian, saya mohon kerjasamalah. Kiranya ada maklumat ataupun apa-apa yang diperlukan, tolong berikan kerjasama kepada Amir dan juga tentang sekalian masjid. Boleh Jadi itulah yang saya nak kongsi tentang zakat fitrah. Saya mungkin ada beberapa benda saya nak kongsi sikit tentang maklumat bantuan-bantuan yang lain supaya tuan-tuan faham. Dalam 4 suku, kita berhenti sekejap buka soalan. Saya nak pergi ke bantuan lain pula. Boleh tak? Okey, sebelum saya pergi kepada bantuan yang lain, ada tak soalan daripada tuan-tuan tentang zakat fitrah? Ada tak? Kau nak tanya waktu nak bayar, tak ada masalah. Di Perlis kita buka 10 hari last tu memang kita dah buka dah. Kaunter zakat fitrah. Kita buka di masjid, dibuka di kompleks, membeli kompleks simat pun ada, di program-program pun ada. Cuma tahun ni kita tak boleh buat apa-apa lah. Tahun ni sebab Covid. Tahun ni kita mula bayar secara online. Tapi bila bayar secara online ni, ada yang kalau pakcik-pakcik kita, tok orang kita, dia tak puas. Dia biasa salam, dia biasa bayar berdepan, dia jadi macam tak puas. Saya ramai itu tak puas. Tak apa pakcik, yang paling penting zakat ni kita selesaikan. Sebab tu tuan-tuan, saya nak tambah sikit, dia ada dua. Ibadah ni dia ada dua jenis. Ibadah maliyah, ibadah badaniyah. Ibadah maliyah ni dia akan selesai dengan kita mengeluarkan harta. Sama ada kita membayar zakat. Mal tu harta. Kita membayar zakat, kita memberikan sedekah. Itu ibadah maliyah, ibadah yang menggunakan harta. Ibadah badaniyah ni adalah ibadah yang mana kita solat, kita puasa, kita berzikir dan sebagainya. Dia ada ibadah yang kita menggunakan jasmani kita.
ada ibadah yang kita menggunakan harta kita. Tapi macam zakat ini adalah ibadah yang kita menggunakan harta kita. Dan orang yang menerima dan orang yang memberi berbeza. Orang menerima manfaat zakat, dan ini adalah ketentuan Allah, dan ini adalah sistem yang Allah buat. Orang yang memberi adalah orang yang mendapat kelebihan yang Allah beri kepada dia, dan manfaat itu diberikan kepada yang pihak yang menerima. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sebagai penerima, kita seboleh-bolehnya di pihak maib sendiri, kita kalau boleh tak mau tuan-tuan masih di dalam menerima saja. Mungkin kadang-kadang faktor usia, faktor kesihatan yang menyebabkan ada kekangan. Tapi mungkin anak-anak kita yang ada kemampuan untuk belajar, yang ada kemampuan kemahiran dan sebagainya, nak ubah hidup kita, tidak ada masalah. Di peringkat maib sendiri memang kita ada menyediakan peluang-peluang dan ruang-ruang untuk anak-anak di kalangan keluarga asnaf untuk mengubah cara hidup mereka, nak ubah, nak tingkatkan kualiti hidup mereka dengan kita berikan khusus dan juga peluang pekerjaan. Itu antara ruang yang kita berikan lah. Okey, ada tak beberapa soalan tentang zakat fitrah sebelum saya pergi kepada bantuan-bantuan yang lain? Mungkin tuan-tuan ada, sebab tadi ada yang material saya pasal bantuan rumah dan sebagainya, jadi saya ambil peluang ni lah, boleh kongsi sekali. Ada tak? Jadi jelas lah tentang bantuan zakat fitrah. Tuan-tuan, saya ulang sikit lagi, tuan-tuan akan senarai ni akan disemak semula setiap tahun dan akan dibincangkan dengan usaha karya bagi menentukan kelayakan dan juga siapakah yang akan menerima. Yang menerima ni, dia menerima mewakili keluarga. Okey, bukan dia seorang. Tu semak siap-siap. Bukan mewakili dia seorang. Jadi yang ni yang kita kena faham betul-betul supaya tak silap. Okey, tuan-tuan sekalian, selesai tentang bantuan zakat fitrah. Kalau sebelum ni nilai dia RM400, wallahualam, kita nampak, kita tengok pada keadaan. Situasi dan kita menjangkakan sebab kutipan pun agak kutipan pun akan terjejas dengan Covid ni. Bukan ini saja, kutipan terjejas dan sebagainya, tapi insya-Allah saya rasa pihak maib dari sudut ni kita akan menggunakan apa yang hasil kutipan yang kita terima untuk kita berikan agihan kepada pihak yang layak menerima zakat lah. Cuma kita doakan semoga pembayaran zakat itu akan berterusan dan lebih banyak zakat yang kita terima, lebih banyak yang dapat kita agih. Okey, tuan-tuan sekalian, saya nak pergi sikit tentang bantuan sara hidup. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, seperti yang saya sebut tadi, di sini tuan-tuan mungkin ada yang memohon bantuan sara hidup secara berkala, diisi borang kuning ni. Ada kan? Yang mana borang ni, dia bantuan sara hidup ni dia ada dua jenis. Satu bantuan sara hidup berkala, 3 bulan sekali isi, tuan-tuan isi dapat, dan lepas kelayakan akan diluluskan sumbangan dan diberikan sumbangan lah masuk dalam akaun bank. Dan ada juga bantuan sara hidup yang diberi secara bulanan. Yang bulanan ni dia beza sikit, sebab yang bulanan ni dia akan masuk secara bulanan, tetapi nama ni bukan pihak maib yang cadang. Nama ini adalah nama yang dicadangkan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Untuk makluman, pihak Majlis Agama Islam dan Adat Islam Majlis, kita ada kerjasama dengan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi jadi ada penerima di bawah 2 skim. Pertama, skim bantuan kanak-kanak, dan yang kedua, skim bantuan am. 2 skim ni, yang terima bantuan am dan bantuan kanak-kanak ni, secara automatik akan menerima bantuan tambahan daripada pihak maib, RM200. Saya bagi contoh, okey, dia dapat bantuan bulanan daripada pihak JKM bahawa skim bantuan am atau bantuan kanak-kanak RM200 ataupun RM250. Nama tersebut akan dihantar, akan diberikan kepada pihak maib. InsyaAllah pada bulan berikutnya dia juga akan menerima bantuan bulanan daripada maib. Dia jadi campur lah, mungkin RM150 dapat pada JKM, dapat pada maib RM200, jadi RM350. Macam mana nak dapat bantuan bulanan maib adalah berdasarkan beliau ni dicadangkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dan menerima bantuan di bawah 2 skim yang saya sebutkan tadi. Kalau bantuan sara hidup berkala ni sama juga, dia adalah isi borang tu diisi oleh ketua keluarga, dan dalam borang tu dimasukkan maklumat dan juga dokumen-dokumen yang boleh membantu bagi memperlengkapkan borang dia. Kalau dia mungkin si pemohon ini dia ibu tunggal, kepilkan
mungkin surat ataupun sijil penceraian ataupun surat mati suami. Sebab kita akan minta nama atas ketua keluarga. Kalau contoh suami masih ada tapi mungkin tak duduk sekali ke, dalam proses nak pisah dan sebagainya, kita minta untuk ditulis di situlah. Dan kalau ada surat ataupun pengesahan ia dalam proses mahkamah dan sebagainya, boleh dimasukkan sekali supaya bukti. Okey, dan insya-Allah pihak maib kita akan nilai dan tengok berdasarkan tanggungan tadilah kita akan cadangkan sumbangan. Okey, cadangkan sumbangan. Saya nak tunjuk slide, tapi sebab kita ada masalah teknikal sikit, jadi itu yang saya cerita tuan-tuan. Okey, tentang bantuan tengok di sini antara salah satunya bantuan baik pulih rumah. Sini ada tak penerima bantuan baik pulih rumah ataupun bantuan sebuah rumah maik? Ada tak? Tak ada. Yang mohon milik masjid tak ada. DP rumah ada. Ada nah, okey. Tak ada, saya heran juga lah. Pasal setiap tahun ada kuota tu. Okey, itu makluman tuan sekalian, kita ada dua jenis bantuan rumah. Pertama bantuan sebuah rumah, kedua bantuan baik pulih. Yang bantuan baik pulih ni kita pecah dua pula. Bantuan baik pulih biasa dan bantuan baik pulih mikro. Okey. Untuk kebiasaannya pihak masjid akan mengumumkan pada bulan 1 atau bulan 2 setiap tahun dan akan war-warkan kepada anak-anak karya boleh mohon dan maklumkan tentang permohonan untuk memohon bantuan sebuah rumah ataupun baik pulih rumah. Syarat yang pertama, dia kena lebih daripada 35 tahun. Syarat pertama, dia sebab tu antara syarat umum yang lain. Dan rumah yang dimiliki tu mungkin uzur, kalau nak repair pun banyak dan sebagainya. Dan yang paling penting, kalau rumah sebuah ni tanah adalah tanah hak milik sendiri ataupun tanah yang mempunyai kebenaran tuan tanah. Kadang-kadang mungkin geram berungkuih dan sebagainya, ada 10 orang, walaupun nama kita ada kat situ, kita kena dapatkan juga kebenaran daripada tuan tanah yang lain melalui perakuan sumpah. Perakuan sumpah ni tak mahal, dalam RM10 satu surat, tapi perlu mendapatkan kebenaran semua sekali. Sebab takut nanti ni, dulu asal semak samun, tiba-tiba naik jadi rumah bergaduh. Jadi saya bercerita mengapa, sebab ni ada yang telah pernah berlaku. Yang saya kongsi dengan tuan-tuan sekalian, kes yang berlaku sebelum ni. Adik ni terima bantuan sebuah rumah maib. Tanah memang hak milik dia secara mutlak, tapi dia mempunyai masalah dengan abang dia. Abang dia ni stroke, duduk dalam kereta. Waktu tu saya ingat ni, benda ni berlaku di pejabat. Yang adik duduk menangis di atas sebab abang tak bagi buat rumah. Saya kata tak apa, abang mai kan? Kata abang ada di bawah. Pergi jumpa dia, saya cerita dan tanya, rupanya dia nak buat rumah tak ada masalah, tapi tak boleh lalu tanah saya. Nak pergi rumah adik dia ni kena lalu tanah abang dia. Abang dia kata nak buat rumah tak ada masalah, tapi tak boleh lalu tanah saya. Tak ke pening kepala. Kalau sampai lalu, dia kira menceroboh. Tuan, saya terang beberapa kali kepada abang beliau dan saya naik semula ke atas. Saya beritahu, puan, saya minta maaf, saya telah pun memaklumkan tentang prosedur dan keputusan yang sepatutnya saya maklumkan. Kalau tapi abang puan dia memang tak maulah, tak membenarkan. Jadi saya pulangkanlah keputusan ni untuk dibincangkan secara keluarga baliklah. Jadi nanti tu yang berlaku lah. Kadang-kadang tak naik rumah tak apa, bila naik rumah dia jadi pertikaian dan sebagainya. Jadi itu bagi bantuan sebuah rumah. Kalau bantuan baik pulih rumah tak ada masalah. Cuma yang paling penting, bantuan baik pulih rumah ni dia ada dua jenis. Satu yang biasa, satu yang mikro. Yang biasa ni ada 2 buah, ada 2 atau 3 buah. Sekali dengan sebuah rumah ni, bila masjid pilih, dah selesai masjid pilih dan semua, masjid akan berikan borang berwarna biru. Borang warna biru ni hanya diberikan kepada sesiapa yang telah pun dipilih dalam mesyuarat di Taman Sukaria lah. Bukan dia pipi minta tu dapat borang biru. Tak, borang biru ni kita berikan satu masjid 4 saja. Yang mana borang ni hanya diberikan kepada penerima yang layak menerima, yang telah diputuskan dalam mesyuarat. 1,
sebuah rumah, bantuan sebuah rumah repair. 3 lagi adalah bantuan bantuan sebuah rumah. 3 lagi adalah bantuan baik pulih rumah yang besar. Yang maksud dia kadang kos repair dia mungkin melebihi 5,000 lah, mungkin 10,000, 12,000 bergantung pada keadaan rumah. Yang mana kena isi borang ni secara lengkap dan dapatkan pengesahan amil dan dokumen-dokumen yang lengkap, dia kena hantar ke pejabat. Dia kena hantar, mungkin amil akan kumpul dan hantar ke pejabat. Iaitu bantuan baik pulih biasa dan bantuan sebuah rumah. Kalau bantuan baik pulih mikro, melihat daripada keperluan dan keadaan rumah di kalangan asnaf kita yang kadang-kadang asalnya rosak sikit saja, tapi disebabkan tak boleh repair. Orang dapat duk tunggu giliran tu lambat, jadi rosak tu lagi banyak, lagi makin lama makin rosak. Jadi pihak MAIB melihat keperluan ni, kita memberikan setiap masjid bantuan baik pulih mikro. Bantuan pulih mikro ni jumlah dia RM25,000. RM25,000 ni untuk sebuah rumah maksimum RM5,000. Tapi kadang tengoklah, kadang rumah tu mungkin tak sampai RM5,000, mungkin RM3,000. Bergantung kepada penilaian dan juga orang kata apa, kos yang dibaiki lah. Jadi untuk yang bantuan baik pulih mikro ni, pihak masjid sendiri yang menguruskan pemilihan dan baik pulih. Dan hal ini lebih cepat lah, sebab dia kita berikan sumbangan kepada pihak masjid. Dan saya rasa di masjid Munsyid ni telah pun berjalan dengan baik lah, dan kita pun terima laporan. Dan mungkin untuk tahun depan tuan-tuan boleh mohon lah. Kadang-kadang sebab ada setengah orang kerosakan dia sikit saja tapi tak repair, menyebabkan rosak lagi banyak. Yang paling penting benda ni melalui masjid. MAIB pun tak boleh pilih, sebab kita serahkan kepada Jabatan Sekalian Masjid untuk menentukan kelayakan dan siapa yang layak menerima berdasarkan syarat-syarat yang kita berikan. Sebab tuan-tuan sekalian, dia ada garis panduan yang perlu diikuti oleh Jabatan Sekalian Masjid bagi memastikan ia boleh dilaksanakan. Itu cerita dia pasal bantuan baik pulih rumah. Apa-apa pun melalui Jabatan Sekalian Masjid. Okey. Lagi tentang bantuan lalang, sebab kita dah masuk 40 minit dah. Bantuan pelajaran. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, saya ambil ruang ni, anak-anak kita ataupun cucu kita yang dapat menyambung pelajaran, yang mana dah tamat sekolah menengah, dah habis SPM, dia dapat sambung pelajaran ke peringkat college ke, institut ke, universiti dan sebagainya, dia boleh memohon bantuan pelajaran IPT serta-merta. Maksudnya dia boleh isi borang ni warna purple, warna ungu, warna bijarmia. Habaq warna bijarmia, faham lah. Warna purple, borang ni boleh ambil di pejabat MAIB, dekat kantor pengawal pun ada. Borang ni diisi lengkap, sekepingnya borang ni diisi lengkap, dan borang ni perlu mendapat kesokongan dan pengesahan daripada amil karya dan juga pemimpin masyarakat. Pemimpin masyarakat ni sama ada mungkin MPKK ataupun YB kawasan lah, sebagai pengesahan dia tinggal di kawasan karya tersebut. Dan disertakan sekali bersama-sama dengan borang tu adalah salinan kad pengenalan dia, salinan surat tawaran dia, salinan akaun bank dia, dan salinan bukti pembayaran awal masuk kolej ataupun masuk universiti. Kenapa perlu ada salinan bukti? Sebab kita nak tengok komitmen dia, nak tengok kesungguhan dia masuk. Sebab kadang-kadang tawaran ni dia main macam-macam tawaran, ada 10 tawaran seorang tu. Jadi dia kena pilih satu lah, takkan dia nak masuk 10 pula kan. Dia kena pilih satu dan dia buat bayaran. Dari situlah kita nampak komitmen ataupun kesungguhan dia untuk masuk, dan borang tersebut dihantar ke pejabat MAIB dan kita akan proses. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, dia bagi sijil setiap pemohon bantuan IPT atau bantuan pelajaran yang sambung belajar, peringkat sijil akan menerima RM1,200. Kalau bantuan peringkat diploma RM1,700. Kalau bantuan peringkat ijazah RM2,000. Kalau dia belajar luar negara, RM2,500. Bantuan ni adalah bantuan one off sekali, dan perlu dimohon dalam tempoh 6 bulan bagi 6 bulan dari surat tawaran diterima. Saya bagi contoh, dia dapat surat tawaran pada bulan 3, dia ada masa 6 bulan sehingga bulan 9 untuk mohon.
Kalau dia daripada sijil, dah habis sijil dia nak sambung diploma, dia boleh mohon pula, tak ada masalah. Dia boleh mohon pula, dia tak semestinya sijil je dia boleh mohon. Dia kalau dia habis sijil, dia sambung diploma, habis diploma dia sambung ijazah, dia boleh mohon. Dengan syarat bidang ataupun peringkat pengajian yang berbeza. Okey. Jadi dia boleh mohon, dan yang ni dia tak kira fakir dan miskin. Dengan syarat dia sambung belajar, dia boleh mohon. Kalau kena ayah dia guru besar ke pengetua pun, dia tetap boleh mohon. Sebab peruntukan ini kita tak agih di bawah fakir miskin. Kita agih di bawah start pada tahun depan akan agih di bawah fi sabilillah. Jelas ha? Okey. Bantuan persekolahan, saya rasa kita dah sebut sebelum ni, bantuan persekolahan untuk makluman tentang sekalian, bantuan persekolahan telah pun diagihkan bagi tahun hadapan. Bagaimanakah penerima bantuan persekolahan yang dipilih adalah berdasarkan pemilihan daripada sekolah. Sekolah mempunyai data dan maklumat pelajar-pelajar yang mana latar belakang keluarga ni pendapatan dia mengikut per kapita lah. Jadi kita telah pun berbincang dan serah kepada pihak sekolah dengan persetujuan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Jadi penerima ni telah pun dicadangkan dan pihak sekolah pihak MAIK telah pun memberikan agihan kepada pihak sekolah melalui PIBG. Jadi bantuan ni dalam bentuk ada 3 keadaan. Pertama, bantuan RM200 untuk pakaian sekolah. Jadi sekolah akan uruskan pembelian RM200. RM100 akan diberikan kepada pelajar, dan ada RM200 lagi akan diberikan dalam bentuk mungkin kecemaran akademik dan sebagainya. Tahun ni setiap pelajar menerima RM500. Okey, RM200 sekolah akan siapkan pakaian dan sebagainya, kasut, pakaian baju, seluar dan yang selain lah. Yang lagi RM100 akan diberikan kepada pelajar nanti bila buka sekolah. Lagi RM200 PIBG akan uruskan bagi kecemerlangan akademik. Mungkin ada program, ada seminar yang perlu diikuti oleh pelajar, akan pihak sekolah akan gunakan peruntukan tersebut untuk memberikan yuran dan sebagainya. Itu tentang bantuan persekolahan. Yang bantuan yang lain yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian adalah bantuan berkenaan dengan bantuan bencana. Okey, untuk bencana ada setengah kes yang berlaku sekarang ni, kadang-kadang ribut, banjir dan sebagainya. Terutama ribut lah. Yang mana ribut ni untuk makluman tuan-tuan sekalian, dia ada 2 keadaan. Kadang-kadang mangsa ribut yang terima tu dia adalah asnaf fakir dan miskin. Ada yang bukan. Bila asnaf fakir miskin tak ada masalah lah, kita boleh agih di bawah bantuan fakir dan miskin, bantuan bencana. Tapi kalau dia bukan asnaf fakir dan miskin, kita perlu melihat daripada sudut kemampuan dan keupayaan dia. Mungkin kerosakan tu teruk dan dia tak mampu nak selesaikan sekaligus. Jadi bila tak mampu selesaikan sekaligus, kita akan melihat dari sudut keperluan. Mungkin dia terpaksa berhutang dan sebagainya lah. Jadi bila keadaan tersebut lah kita akan tengok dan bincang dengan mangsa tersebut, adakah beliau mampu ataupun tidak untuk membaik pulih. Jadi untuk bantuan bencana ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena faham dia bukanlah bantuan sepenuhnya. Dia lebih kepada bantuan untuk meringankan beban. Sebab pihak JKM pun ada bantuan dia. Jadi benda ni kita akan buat secara bersama dengan agensi yang lain seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey. Yang lain-lain antara yang selalu yang kita ni juga adalah bantuan kalau mu'alaf yang memeluk agama Islam, yang tu akan diuruskan oleh Jabatan Agama Islam. Tapi pun ada juga bantuan daripada pihak MAIK, yang mana bantuan tersebut kita berikan sebagai sagu hati memeluk agama Islam. Okey. Yang lain-lain saya rasa yang kerap lah, yang kerap kita ni bantuan pelajaran, bantuan baik pilihan rumah saya dah sebut tadi, bantuan perubatan. Bantuan perubatan sekali lagi untuk makluman teman-teman sekalian, kadang-kadang ada di kalangan asnaf kita ni, sama ada fakir ataupun miskin, kadang-kadang dia menghadapi masalah kesihatan dan memerlukan rawatan lanjutan. Kerana bila rawat ni kena operation dan sebagainya, kena ada besi lah, masuk besi ke, buat kantor, orang apa ni, buang selaput dan sebagainya, dengan kos yang sedia ada pun kadang sampai mencecah RM800-900, kadang susah juga. Mungkin seketui kita nak cari tu kan.
Jadi untuk makluman tuan-tuan sekalian, sekiranya tuan-tuan dan puan sekalian menghadapi masalah kesihatan, sekarang ni kerajaan pun dia buat B40. B40 ni sebenarnya satu daripada skim yang mana PECA, bukan B40, PECA. PECA ni salah satu skim yang mana Kementerian Kesihatan buat untuk membantu bagi pesakit-pesakit yang memerlukan rawatan, kadang-kadang memerlukan mesin ke ataupun alat dan sebagainya lah, yang mana yang dia boleh bantu untuk selesaikan bagi mendapatkan alat tersebut. Kalau macam di peringkat MAIB sendiri, kalau kes yang kadang-kadang kes yang berlaku operation yang memerlukan dia kena ada peralatan besi ke ataupun dia nak buat pembedahan mata, katrak dan sebagainya, jangan isi borang kuning. Saya pesan siap-siap untuk kes yang melibatkan perubatan, jangan isi borang kuning. Jangan isi borang zakat tadi yang saya sebut tu. Tuan-tuan boleh rujuk kepada doktor yang merawat. Doktor yang rawat tuan-tuan ataupun merawat ahli keluarga tuan-tuan, rujuk kepada doktor. Doktor tuan-tuan okey, dia maklum ayah puan ni perlu operation yang mana perlu buat operation melibatkan kena ganti dia punya tulang dengan besi dan sebagainya, dan memerlukan kos sebanyak sekian lah. Waktu tu kita boleh maklum doktor, saya memang tak mampu, tapi saya dah tanya dengan pihak Majlis Agama, dengan pihak Baitul Mal, doktor boleh panjangkan keperluan ini ataupun boleh bawa kes ni kepada unit kerja sosial hospital. Kalau doktor kata dia kena buat cermin mata ke, kena operation dan sebagainya, minta doktor tu keluarkan satu surat kepada unit kerja sosial hospital. Unit kerja sosial hospital ni salah satu unit yang mana kerja dia mencari dana atau bantuan untuk kes-kes perubatan. Jadi tuan-tuan dan puan tak payah isi borang warna kuning, tak payah isi dah. Nanti doktor tu akan panjangkan kes tersebut kepada unit kerja sosial, dan unit kerja sosial akan panggil pesakit ataupun keluarga pesakit untuk dapatkan maklumat, dan mereka akan hantar surat permohonan kepada pihak Baitul Mal ataupun MAIB. Dan kita akan berikan berdasarkan cadangan pihak unit kerja sosial hospital. Unit kerja sosial hospital ni dia atas NOPD kot, kalau tak salah saya. Klinik ortopedik kan sebelah tu ada NOPD tu atas. Jadi kalau ada kes-kes yang melibatkan kes perubatan, sila atau bantuan perubatan, sila rujuk dengan doktor yang merawat dan minta dia panjangkan keperluan kita kepada unit kerja sosial hospital. Boleh tak? Cermin mata, kita punya alat pendengaran, masalah katrak mata, insya-Allah kita boleh bantu. Dan kebiasaannya kalau contoh dia memerlukan susu ni kadang-kadang ada juga di kalangan ni yang memerlukan susu yang sakit lantak dan sebagainya, pihak unit kerja sosial akan panjangkan kepada pihak MAIB lah. Dan bayaran ni kebiasaannya kita akan bayar kepada syarikat ataupun mana-mana agensi yang dicadangkan oleh unit kerja sosial. Ini adalah berdasarkan perbincangan dan keputusan bersama lah. Sebab sebelum ni pernah kita berikan atas nama pesakit, sepatutnya diberi alat tu, dia tak beli alat tu, dia belanja. Lepas tu doktor kan awak tak main beli ni contoh yang satu tu yang duk periksa gula dalam darah tu, glukometer. Doktor kita dah beri bantuan tapi tak beli benda tu, membeli benda lain. Jangan rosak habis. Jadi doktor dia awak tak boleh check sebab dia nak tengok kadar gula dalam darah itu. Jadi sekarang ni tidak ada dah bantuan atas nama pemohon, dia akan terus sediakan bayaran atas nama ataupun pihak yang dicadangkan oleh pihak hospital. Itu cerita dia. Okey. Tentang itulah bantuan-bantuan yang kebiasaan yang kita, yang tuan-tuan mohon dan sebagainya. Yang lain saya rasa telah pun kita sebut, yang kalau bantuan mualaf ni kebiasaan kita fokus kepada ni lah. Yang lain saya tak cerita semua lah, dia ada 45 skim. Kalau nak cerita satu-satu mungkin dia ada 11 skim yang saya sebutkan tadi telah pun kita ceritakan, yang mana untuk makluman tuan-tuan sekalian ia adalah berdasarkan keperluan. Dan kita juga ada bantuan yang kita berikan kepada sekolah-sekolah melalui program-program akademik dan program dakwah, selain daripada bantuan persekolahan lah. Okey, sekarang ni dah masuk 16 minit petang, dekat-dekat masuk asap ke apa? Asap masuk ke apa?
441. Okey, ada berapa soalan tak nak tanya? Kita buka masa sikit. Tuan-tuan sekali nak sedia untuk. Macam mana? Boleh buat soalan. Saya tinggi penghargaan kepada Tuan Said Asam yang telah menyampaikan ceramah kelas ataupun taklimat kelas tentang zakat dan juga bantuan-bantuan lain. Jadi kita bagi ruanglah kepada tuan-tuan dan puan yang ingin membukakan soalan. Jadi kita ada masa sekitar 15 minit dari sekarang. Silakan. Boleh gunakan mic. Boleh buka mic tuan-tuan. Boleh ambil peluang ni, kot ada nak tanya kaitan tentang bantuan-bantuan di Majlis Agama Islam dan adat Istiadat Majlis. Kot ada yang nak tanya dan sebagainya. Boleh? Kita buka ruang. Nak tanya apa-apa kot tak jelas ke? Bukan senang. Ada? Faham lakon ni? Ada? Kalau ada nak tanya tak apa, boleh beritahu. Kita akan bantu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan Ya. yang kurang pasti dan jelas. Okey. Saya cuba bantu. Jika kita nak buat pembedahan mata contohnya, Okey. setelah kita masuk hospital, adakah kita memohon daripada mak itu untuk duit tu dibayar segera ataupun kita yang perlukan keluar wang untuk beli sebentar ke macam mana? Okey. Itu je lah. Okey, sama. Okey, untuk makluman, kebiasaannya bila doktor memaklumkan kata pesakit ini memerlukan rawatan dalam bentuk pembedahan. Okey, dalam bentuk pembedahan, dia akan beritahulah keperluan dia macam mana, kos dia berapa dan sebagainya. Tapi menjadi tujuan kepada waris ataupun wakil keluarga tu memaklumkanlah keadaan kewangan dia. Kewangan mas. Tambah sekarang ni memang semua berbayar lah. Sebelum ni mungkin ada yang bayar dan yang tak bayar. Sekarang ni semua berbayar. Jadi lepas doktor maklumkan keperluan ataupun pihak jurawat maklumkan keperluan, tuan-tuan dan puan sekalian kena maklum ke doktor, doktor saya faham tentang keperluan pesakit ni, tapi saya memang betul-betul mengaku dalam keadaan sekarang saya tidak mempunyai kemampuan untuk nak menyediakan wang sebanyak itulah. Jadi doktor boleh panjangkan, saya mohon kerjasama doktor boleh bawa keperluan ini atau panjangkan kes ini kepada unit kerja sosial hospital. Jangan minta kat Mike ni, sebab minta kat Mike pun kita tak tahu apa keperluan, sebab kita tak tahu data dia macam mana, sakit dia lagu mana, latar belakang macam mana, tak tahu. Jadi kebiasaannya bila doktor beritahu, tuan-tuan maklum terus kat doktor saya memang tak ada kemampuan, saya minta doktor rujuk kes saya kepada unit kerja sosial hospital. Unit kerja sosial hospital. Tuan-tuan jangan pergi terus unit kerja sosial. Minta doktor tu rujuk kes tu. Sebab kalau tuan-tuan pergi, mereka pun tak tahu cerita lagu mana. Minta doktor tu akan berkeluar satu surat, dia akan rujuk kes tu kepada unit kerja sosial. Bila rujuk pada unit kerja sosial akan telefon waris keluarga dan panggil untuk temuduga saat nak dapatkan maklumat. Sebab dalam permohonan yang akan dipanjangkan kepada mak nanti ni, dia akan cerita latar belakang keluarga, keperluan dan cadangan pihak hospital apa yang perlu. Untuk makluman, ada juga kes yang kita bantu yang nilai dia hampir belasan ribu ringgit berdasarkan keperluan. Kes yang sakit hati dulu pun pernah kita bantu, tapi ia perlu melalui hospital kerajaan, bukan hospital swasta. Okey, bila selesai, mereka akan hantar surat kepada Maik
Surat tu bukan sekeping, kadang 3-4 keping surat tu dia akan cerita latar belakang pesakit, keperluan dan sebagainya dan cadangan. Bila cerita tu, pihak MAIC akan memberikan bantuan berdasarkan cadangan pihak unit kerjasama hospital. Itu cerita dia. Dan tak payah isi borang lah. Kita akan pakai surat tu saja. Sebab tu paling penting rujuk kepada unit kerja sosial hospital. Minta doktor rujuk kepada unit kerja sosial hospital. Dan kita melalui proses yang disediakan oleh pihak hospital dahulu. Bukan terus pergi ke KPJ ke KMC ke, lepas tu kena cas 2,000, patah balik. Tu susah. Sebab untuk makluman, bila melibatkan hospital swasta, kita tak boleh nak bantu. Sebab hospital swasta ni memang confirm dah kena bayar. Jadi kerajaan ni bukan apa, dia akan tengok keperluan. Kalau memang tak boleh, tidak ada kepakaran, dia akan bawa pergi. Dan ada juga kes-kes asnaf kita yang ada masalah kesihatan, kita berikan bantuan tambang. Selepas dirujuk oleh hospital paling maklum, perlu untuk dibawa ke Kuala Lumpur, perlu untuk dibawa ke Penang dan sebagainya, kita berikan bantuan perubatan. Okey, jelas tak? Kalau tadi okey lah. Ada tak soalan lagi? Ada tak? Ada soalan lagi? Okey. Ada? Okey. Tak dengar. Saya boleh berhenti 4.30 ke? 4.30. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang rumah tu. Rumah, okey. Saya duduk di sini. Okey. Tapi rumah tanah tu di tanah lot di Kok Dian. Oh, di Kok Dian? Sebab niaga di Kok Dian. Okey. Sebab tu beli kat Kok Dian dekat tempat niaga kan. Nak minta belah tu tak kenal sebab karya kita sini. Dia pun tolak ambil sini. Lepas tu macam mana nak buat? Kita pernah ada bantuan yang kita buat di Perlis sajalah. Di luar Perlis tak pernah lagi. Di luar Perlis tak, sebab untuk makluman, bantuan rumah ni pertama dia perlu dicedahkan oleh karya yang dia nak duduk. Jadi karya yang nak duduk sekarang ni udah mana? Di Kok Dian. Kok Dian, tapi tanah-tanah lot orang tak ada lagi. Dia kan lot dia pecah-pecah. Ada mohon dengan duduk, ada rujuk dengan kod zakat Kedah ke tak ada? Itulah dia kata sebab saya asal memang asal orang lah. Lepas arwah yang meninggal, ayah tak ada tinggal tanah, tak ada tinggal apa. Okey. Jadi lepas ayah meninggal, saya menok nak keluar daripada tak rumah kami duduk dulu ni. Okey, faham. Tu saya nyewa lah di taman Kudiah lah ni. Okey. Lepas tu saya itulah pergi lah zakat Kedah tu, dia suruh minta kat Ri'ah. Lepas tu kan saya pun tak tahu nak buat. Kalau situasi puan ni lah yang saya boleh maklumkan, kita memang tak pernah buat lagi rumah di luar pada karya kita lah. Sebab ni bukan ke luar karya, luar negeri terus. Luar pada negeri. Jadi saya rasa memang pada peringkat MAIC ni memang kita tak, sebab syarat kita dalam kita punya negeri je lah. Mungkin kadang-kadang dia mohon dan disetujui dalam karya Guring, dalam karya Pau, tapi mungkin dia ada tanah tu dekat mana? Dekat Kampung Senar ke? Okey lah. Kok Dian. Ni kalau Kok Dian ni memang lagi susah lah, sebab dia keluar pada kita punya negeri kan. Jadi yang ni kalau tak pun kena rujuk dengan zakat Kedah lah. Zakat Kedah ni sebab dia ikut daerah. Dia pergi rujuk daerah ke pergi mana? Tanah duduk di Kok Dian, saya pergi Tanitra lah. Pergi tanya dah, dia kata apa? Itu dia kata sebab saya tak duduk situ kan. Jadi tak tahu saluran tu macam mana nak buat. Dia kebiasaannya dia kena dia setiap masjid ni dia ada amin. Dia ada wakil daripada Lembaga Zakat Kedah lah. Okey, jadi di sana ni kebiasaannya dia akan ada prosedur nak mohon macam mana lah. Memang kebiasaan kena duduk di situ dululah. Dia bukan kata mai nak bukan apa, dia berada tempat lain nak mai minta, dia mungkin suka sebab dia ada kuota.
Cuma mungkin kena ihtiyat tengoklah saya rasa ke depan ni untuk duduk di bahagian Kedah lah, supaya dia boleh pertimbangkan. Sebab sekarang ni bila duduk di Perlis kan nak minta di Kedah, saya rasa memang susah dia nak pertimbang sebab tak duduk dalam negeri. Tak duduk dalam negeri. Ha. Tapi nak tidur kot dia. Tanah. Tanah tu dah beli dah. Tanah ada dah. Puan duk kerja sebagai apa? Saya ada nasi lemak ni. Di mana? Dekat depan klinik kesihatan Kok Tiang. Suami? Tak ada. Mak pun ayah baru meninggal. Okey. Saya pun ibu tunggal. Okey. Lepas tu dia tak ada kawan, saya ni cuma anak angkat je. Mak dan ayah memang tak ada anak. Okey. Saya belum tengok lah. Umur puan berapa puan? Kalau saya tanya? Saya 43 lah. Syarat umum lepas dah. Puan ada kok mohon bantuan apa-apa ke mesra rakyat pun tak pernah? Tak pernah. Okey. Sebab tanah lot tak boleh. PPRT ke mesra rakyat tanah lot Tak boleh lah. Sebab kalau bantuan, kalau jenis bantuan melibatkan bantuan ambil beli rumah ataupun sebuah rumah ni, dia akan buat di dalam ruang dia lah, dalam ruang negeri dia satu, dan cadangan karya ni akan melibatkan kota. Tapi macam keadaan puan tu, saya rasa tu memang tak dapat tidak kena rujuk dengan Kedah. Cumanya mungkin puan kena duduk di Kedah dulu lah. Saya rasa macam tu lah yang saya nampak. Sebab dah mesra rakyat pun tak boleh. Sebab mesra rakyat ni dia kena tanah tu tanah yang full. Tanah yang bergerak. Ya. Saya tak ada plan. Saya harap surat berbuang lah tanah lot. Tanah lot tu nama tak ada langsung dalam ni. Ada surat berbuang, cuma ada nama di surat berbuang je lah. Okey, yang ni yang salah satu yang akan berikan masalah. Bagaimana? Terima kasih. Sama, terima kasih. Kalau nama dalam geran tu tak ada. Kalau rumah sebuah memang berisiko lah. Mana-mana agensi nak bagi bantuan pun susah. Jadi puan, saya rasa puan boleh rujuk nanti ni, insyaAllah mungkin kena pindah ke sana sekejap untuk membolehkan nama tu ni lah. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Sila je. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Đang bên gỗ mà đi con tukang cat surau. Macam mana? Tukang cat surau. Surau, okey, surau. Macam mana memanage dulu? Macam mana? Okey. Untuk surau ni, untuk makluman tuan sekalian, kita ada kerjasama dengan ICU. Kena melibatkan surau dan masjid untuk baik pulih. Kalau masjid, kebiasaannya Jabatan Agama dia akan maklumkan. Contoh macam masjid ni lah. Masjid Pau ni berdasarkan cadangan Jabatan Agama Islam, Jabatan Agama Islam, dia akan ada peruntukan yang dikeluarkan oleh ICU. ICU ni bukan ICU hospital no. ICU ni adalah Jabatan Pembangunan Negeri. Tak pergi duk pergi ICU kepo, ustaz duk sebut ICU dah. Siapa sakit? Tak. Jabatan Pembangunan Negeri. Yang mana Jabatan Pembangunan Negeri ni pejabat dia dekat bangunan Jamsak tu. Jamsak tu yang mana boleh kita maklumkan ada keperluan. Contoh surau atau masjid. Kalau masjid kebiasaannya dia akan melalui jaib. Kalau surau pun melalui jaib. Tapi sekarang ni ada juga surau yang dia terus pergi kepada pihak ICU dan mohon untuk bantuan baik pulih. Secara direct ada. Dan ada beberapa surau pun yang telah dibaik pulih oleh pihak ICU. Kenapa kita channelkan ke sana? Supaya penyelarasan dapat kita buat dan kenal pasti. Sebab surau ni dia ada dua jenis. Ada surau yang berdaftar, ada yang tak daftar. Kalau berdaftar saya ingat tidak ada masalah lah. Yang tak daftar ni kadang-kadang dia mungkin ada yang dijadikan, asalnya dijadikan markas ataupun dan sebagainya. Yang itu mungkin susah sikit lah. Tapi kalau surau yang berdaftar tidak ada masalah. Cuma dia bergantung pada peruntukan. Sebab kalau melibatkan untuk baik pulih yang besar ataupun ni, kebiasaannya kita akan minta untuk dirujuk kepada pihak ICU, Jabatan Pembangunan Negeri. Tapi dia panggil ICU lah. Okey, dia memang ada. Memang baru ni di Surau Kampung Sena, dekat nak jalan nak pergi Berseri tu pun ada repair. Cumanya benda ni macam sekarang ni saya nampak kalau ada ruang boleh mohon ada operator ni peruntukan mungkin ada lah. Sebab kena minta wai, kalau tidak rosak tu makin lama makin teruk lah kan. Okey, ada soalan terakhir? Ada soalan terakhir tak ada? Tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum saya mengakhiri program pada hari ini, pertama sekali saya ucap terima kasih banyaklah kepada pihak Jabatan Madrasah Karya Masjid Al-Mursyid. Kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, saya harap
tuan-tuan memang antara penerima bantuan MAIK, dan insya-Allah kita pertama sekali kita rafakkan syukur kepada Allah SWT. Allah berikan kita kesempatan dapat kita menerima bantuan. Dan yang paling penting tuan-tuan, saya mohon tuan-tuan sama-sama kita doakan pembayar zakat yang duk bayar zakat dengan pihak MAIK ni, Allah berikan dia dengan panggil apa, murahnya rezeki dia untuk sama-sama dia bayar zakat lagi, dan juga murahnya rezeki kita bagi kita dapat hidup dengan lebih baik. Dan yang paling penting, syukur kita tu kita nak kira macam mana dengan kita melahirkan dengan sifat yang baiklah. Pertama, kita syukur kepada Allah, kita lafaz dengan alhamdulillah. Kedua, kita tunjukkan dengan kita melakukan ibadah, kita solat, kita doa banyak-banyak. Yang paling penting, kalau kita kita solat jemaah di masjid lah, tu yang paling penting. Sebab kadang-kadang kita tak berhenti-berhenti. Dia mai tak berhenti, dia lalu kan. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, ada orang pernah tanya dekat saya ustaz, saya semayang, saya doa banyak, tapi Allah tak makbul dekat saya. Saya apa? Dia pernah tanya saya macam tu. Saya kata, Pak Cik, Allah ini dia Khaliq, pencipta, kita ni makhluk. Allah yang cipta kita, Allah tahu kita ni lagu mana. Dan Allah akan makbulkan doa kita tepat pada masa dia. Allah akan makbulkan doa kita tepat pada masa dia. Kalau dia makbulkan waktu ni, mungkin Allah lebih tahu tak sesuai, tapi Allah akan maklumkan tepat pada masa dia. Dan yang paling penting, kita kena baik sangka dengan Tuhan. Itu yang, dan apa-apa yang berlaku, kita syukur, kita zikir dan sebut pada dia. Sebab tuan-tuan, kadang-kadang memang cakap memang mudah, tapi bila kesusahan ni, bila masalah yang berlaku, kita kongsi, kita doa, kita munajat pada dia, Allah akan buka jalan. Sebab tu dalam Al-Quran disebut, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surahul Azim. Barang siapa yang bertakwa, Allah sebut barang siapa yang bertakwa. Takwa ni apa? Buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang, usaha menjadi lebih baik. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan buka jalan dia. Dalam keadaan dia susah-susah ni, Allah akan buka jalan pada dia. Kita duk pening lagu mana ni, Allah tolong je dah. Tapi sebab kita solat, kita semayang, kita cuba juga buat sedekah, lepas tadi kita sedekah sikit-sikit, Allah akan buka jalan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah sebut Allah akan berikan rezeki daripada sumber yang kita sendiri tak tahu. Tak tahu ada rezeki mai. Ni bukan saya kata, ini Allah yang sebut dalam Quran. Jadi tuan-tuan, bukan ada masa kita Allah berikan kesihatan, kekuatan, kita main solat jemaah di masjid, insya-Allah, percayalah tuan-tuan, di rumah Allah akan buka jalan. Sungguh tuan-tuan, berlapang dada, bersangka baik, buat benda baik, solat, doa banyak-banyak, sedekah. Sedekah ni bukan nak tunggu jadi kaya. Terus terang cakap, Allah dalam hadis disebut tidak akan miskin orang yang sedekah ni. Tuan-tuan bagi RM1, Allah ganti. Tuan-tuan bagi RM1, Allah ganti. Kalau kita tak ada, kita kaya baru nak bagi, tak ada. Sebab kita tak tahu bila kita nak, Allah tarik nyawa kita. Jadi infak tak banyak, sepupang, 5 upang ke, RM1 ke, semua tu dikira oleh Allah SWT berdasarkan hati kita. Kadang-kadang tuan-tuan, dengan kita memberikan rezeki kepada orang, kita infak kepada orang, kita bantu orang bagi makan dan sebagainya, Allah ganti cash selepas tu. Banyaklah duduk berlaku. Jadi inilah ruang dan peluang kita, usaha, dan kita sama-sama doalah, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita dan Allah ampunkan kita dan Allah berikan nikmat kehidupan yang baik kepada kita. Itu yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Saya mohon maaf sekali lagi kepada pihak tuan-tuan masjid, dan insya-Allah mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan diberikan rezeki yang baik, kesihatan yang baik, pemeliharaan, penjagaan oleh Allah SWT, dan tuan-tuan dapat mengubah hidup tuan-tuan ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Kalau ada masalah dan sebagainya berkaitan tentang permohonan bantuan, tuan-tuan boleh rujuk dengan Amel di sinilah. Amel ni Pak Ku Mak Isa, tak salah saya, ataupun dengan bertanggung sekarang masjid lah, saluran dan juga apa yang kaedah yang pihak MAIK boleh bantu, insya-Allah. Saya doakan tuan-tuan, yang paling penting kesihatan tuan-tuan kena jaga juga. Pastikan tuan-tuan mengikut SOP
SOP. Kemarin ada dah yang kena saman lah, pasal tak pakai menalah ni. Seorang RM1,000. Jangan tak tiba-tiba nak kena bayar RM1,000 pula. Mohon bantuan pula. Punggah. Punggah. Macam mamak ni punggah. Dan insya-Allah terima kasih banyak. Allah Alam. Saya mohon maaf sekali lagi. Yang lemah itu daripada saya, yang kurang daripada saya mohon maaf. Allah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi majlis mengucapkan setinggi penghargaan terima kasih kepada